Assalamualaikum. Siapa yang dah tengok ni, saya start lebih kurang dalam 11.45 je lagi. Boleh share dulu share dulu. Assalamualaikum, saya Adnan, Sam Adnan. Terima kasih. Aku pun bukan saja je nak buat live ni. Kita bukannya selalu sangat nak buat live ni kan. Tapi ada benda-benda yang dah melampau sangat. Datuk Bushra, thank you Datuk. Ilmu apa yang dipakai tu Tok, nanti kita bincang lagi Tok. Datuk Bushra jangan lari kita tunggu sampai habis. Ahmad Fairuz, terima kasih. Ya, kita nak hentam ni, hentam. Tapi hentam bukanlah hentam sebarangan. Uncle Hoda, thank you. Izzual Aziz, apa khabar? Dia Gomo ni bukannya boleh diajar. Gomo ni orang dah macam-macam cakap dah. Degil. Rashid, tolong cakap sikit dengan Tok Isham ni. Dia duk kata Tok Isham tu bos dia kan. Tapi dia buat perangai ni, buat busuk nama je. Alamak Helmi, jual durian siang ni, malam kita tak jual. Okey Tok, saya tak lama Tok, sekejap je. Saya ambil 10-15 minit je. Man Gedong, thank you Man Gedong. Sebab saya janji tadi 11.45 nak start, tapi saja je start awal ni. Okey Syed, thank you Rashid. Kita pun pening-pening lah Rashid dengan benda-benda macam ni, mengarut ni, memecah belahkan parti kita. Buat apa? Kadang-kadang kita pun kita kan berbeza pandangan tu, tak ada masalah. Tapi jangan sampai memecah belah. Okey boleh share. Senang sekali jalan je, kita haruk sekali je. Kalau Gomo nak tengok sekali pun boleh tengok lah sekali, tak ada masalah. So tak payah dengar cerita orang, boleh tengok sekali. Kalau sebelum 11.45 tapi dah ramai yang menonton ni, saya start terus lah. Ya Azli, dia bukan marah sangat Azli. Kita marah tu rosakkan parti je Azli. Dia ni lantak dia lah kan. Okey Mel, kita kayuh besok Mel. Yusman, tahu sejuk tu waktu aku pakai jaket ni. Cik Mat Sepawi, thank you Cik Mat. Syahrizal, terima kasih. Okey, ramai ni saya rasa saya boleh start lah kot kan. Kita pun tak nak lama-lama kan. Esok kita nak kerja lagi. Banyak urusan ni. Kita ni bukan Facebooker ke blogger yang nak hari-hari live, nak lama-lama berjam, nak naikkan rating, nak glamour lah macam semua kan. Kita nak sampaikan kita punya permasalahan ni supaya orang faham. Okey, saya ingat saya boleh mula. Dah 11.40, kita awal sikit. Assalamualaikum, terima kasih yang menonton ni. Saya nak cerita perihal Gomo ni Dia ni dah terlalu biadab. Perasan tak gambar tadi yang saya hantar tu? Okey, gambar ni, semua tengok gambar ni tadi kan? Sebelah tu semua kenal lah Tun Faizal. Waktu ni Tun Faizal dia Esko Pemuda UMNO Malaysia. Dia datang ke mesyuarat Agung UMNO Wangsa Maju ketika itu. Masa tu saya AJK Pemuda bahagian. Jadi kita pun menghormatilah tetamu yang datang tu. Jadi kita layan dia. Okey. So Tun Faizal ni cerita habis. Itu nak cerita bukti waktu tu Tun Faizal Esko Pemuda. Dia datang mesyuarat tu. Saya tak ingatlah dia rasmi ke dia tetamu ke.
Waktu tu, waktu tu saya ingat dah 10-12 tahun yang lepas. Waktu tu Gomo belum jadi ahli UMNO lagi. Kita sedang bermesyuarat, kita nak buat mesyuarat agung tahunan ni. Dia datang ke mesyuarat agung UMNO Wangsa Maju dengan sangat-sangat biadab, saya cakap. Gomo datang ke mesyuarat agung UMNO Wangsa Maju ketika itu sangat biadab. Kita nak menceritakan hal perjuangan, abata, agama, bangsa dan negara. Datang si Gomo Pukimak ni, dia datang, dia bawa satu CD. Bukan satu, banyak CD. Dia edarkan CD ni. Kita nak mesyuarat agung ni, dia edarkan CD. CD lucah. CD lucah. Tu saya kata Gomo ni biadab. Kenal-kenal je dia biadab Gomo ni. Dia edarkan CD lucah tu dekat mesyuarat agung UMNO peringkat Wangsa Maju ketika itu. Sejak tu saya memang tak berkenan pun dengan dia ni. Tapi kita waktu tu tak ada halan. Waktu dia bagi tu, bila sampai CD tu kat saya tanyalah, CD apa? Oh, ini CD. Kan? Dia sebut nama pemimpin tu. Ni CD ni. Faham CD tu. Aku tak peduli lah pemimpin mana buat hal ke ketika itu, yang kau nak edar CD tu dekat Perhimpunan Agung ni kenapa? Tu aku cakap Gomo ni biadab. Itu kes waktu tu. Ini saksi hidup waktu tu. Tun Faizal datang ke mesyuarat agung tu. Gomo datang, dia bukan ahli UMNO, masuk dalam dewan tu, edar CD. Tak kurang hajar ke namanya tu. Biadab orangnya. Kau edar CD lucah ketika orang nak sidang ni. Kemudian tak lama lepas tu, beberapa bulan, dia punya MO, modus operandi dia attack seseorang ni untuk dia naikkan diri dia. Sekenal aku tu macam tu. Waktu tu dia tak ada apa pun. Dia kerja kat uptown tu. Kita melepak tiap-tiap malam dengan geng-geng pemuda ni dekat satu kedai ni. Dekat Danau Kota ni, kita panggil kedai tu, kedai mamak tu. Kita pun dah lupa nama, tak apa ingat lagi saya sebut. So dia pun datanglah menempil. Waktu tu dia attack arwah Nik Aziz, PAS. Musyidul Am PAS. Dia attack, cakap macam-macam sampai kita rasa macam tak ada hormat langsung dah dekat Nik Aziz ni. Kita pun rasa macam tak sesuai lah. Waktu tu kita pun nasihat dia. Saya ni nasihat dia dekat Facebook. Saya cakap, Gomo, hormat sikit, sekurang-kurangnya dia orang tua. Dia ni ilmu agama dia lebih pada kita. Wak imam apa dia buat tu kita tak tahulah. Tapi kita cuba nasihatkan dia. Korang tahu tak dia jawab apa kat situ? Dia jawab kat situ, Mazlan Pukimak. Aku anggap dia tak maki mak aku pun. Cuma dia cakap situ Mazlan Pukimak. Aku ingat ayat tu. Aku ingat sampai sekarang. Dua benda ni. Jadi hari ni, dalam grup UMNO bahagian Wangsa Maju, adalah aku ni petikaikan dia dalam tu. Aku pun maki kat dalam tu, kan. Cakap, Gomo, kau jangan pukimak sangat lah. Boleh tak kau jangan buat perangai macam ni? Hormatlah sikit orang. Jangan kau main tibai semua. Dia pun meraban dalam tu. Dia cakap, kenapa kau maki mak aku? Dia ni bodoh ke apa, aku pun tak tahu. Aku bukan maki mak dia. Biasalah ayat kita kan. Gomo, kau ni jangan pukimak sangat, boleh tak? Ayat tu, pukimak tu satu perkataan lah. Bukan kita maki mak dia. Tapi duk tanya, kenapa babitkan mak aku? Kenapa babitkan mak aku? Nak jawab banyak-banyak dalam tu rasa macam bodoh lah layan dia macam tu kan. Jadi aku pun malas nak layan dia tu. Aku cerita lagi apa benda yang dia buat dalam tu, supaya dalam UMNO Wangsa Maju ni tak terima pun dia perangai dia macam ni. Nak cerita dalam tu. Jadi semalam ataupun tadi dia duduk meroyan kat dalam Facebook, orang kenapa babitkan anak bini dia dalam Facebook kan. Aku pun duk fikir, kenapa pula orang nak babitkan anak bini dia? Aku pun rasa macam tak patutlah kau nak kaitkan anak bini kan. Ya, hal kita lah. Bila aku siasat punya siasat, rupanya orang tu cakap, kau sampai tak cukup makan ke buat perangai macam ni? Kau ni macam ada nak dapat habuan sana, nak dapat habuan sini, tapi kau memecah belahkan parti UMNO. Jadi bila orang cakap tu, kau tak cukup makan ke nak bagi anak bini makan? Maksud dia macam tu, bukan babitkan anak bini dia. Biasalah ayat macam tu. Tapi dia punya meroyan, dia cakap kenapa nak babitkan anak bini.
Lepas aku dah tahu kau dah tak ada modal nak balon orang, kau cakap lah babitkan anak bini. Orang cakap satu statement, kau tak cukup makan ke sampai anak bini kau tak cukup makan ni, kau buat perangai macam ni. Macam juga satu perkataan tu pukimak. Dulu kau pukimakkan aku, kan? Aku pun tak anggap kau maki mak aku, kan? Ayat kau tulis macam tu, kan? Mazlan pukimak. Aku dengar, aku ingat lagi ayat tu. So hari ni bila aku cakap gomong kau jangan pukimak sangat, kau merepek kenapa babitkan mak aku. Aku tak maksudkan mak kau pun. Kau faham tak ayat tu je? Dan kau nak cerita pasal tu pula, pasal statement ayat tu. Jadi aku pun malas layan benda tu. So aku nak cabarlah kau Gomo, kan? Engkau ni, nyawa kau sebenarnya dekat kutub bahagian je. Aku bagi tahu kau, nyawa kau kat kutub bahagian. Datuk PE banyak kali meredakan keadaan supaya jangan bertelagah. Tapi kau dah melampau 2-3 kali. 2-3 kali dia dah nasihatkan kau jangan bergaduh dengan orang masa maju dekat Facebook. Tapi kau buat juga perangai itu. Dan Datuk PE baru ni nasihatkan kau lagi. Kau kata okey, tunjuk apa? Ni kuat, good, apa semua. Maknanya macam kita faham kau ikut arahan. Tapi hari ni kau memecah belahkan lagi. Kau ingat orang masa maju ni semua bodoh ke? Nak ikut je tengok kau. Semua diam, tak nak bergaduh dengan kau. Semua nak ikut cakap Datuk Syafiq ketua bahagian, jangan bergaduh kat Facebook. Tapi kau ni lah lebih. Aku pun cakap, kalau kau tak reti bahasa juga, kalau kau buat perangai, aku pun dah tak ada fikir dah, kan? Terpulang lah. Kalau ketua bahagian ni nak panggil besok ke, panggil kau ke, dah tak tahu nak buat apa dah. Tapi kau dah melampau. Waimah apa pun pasal video, audio tu ke, pasal surat tu ke, engkau ni sebagai esko pemuda, engkau ada saluran, kau pergilah menyalak ke atas. Yang kau pergi cerita dekat Facebook, kau nak cerita kat semua orang, engkau tu esko. Kalau kau bukan esko, engkau tepi jalan pergi mampus lah sama engkau, orang pun tak peduli. Kau faham tak? Kau jagalah nama baik sikit. Nama orang semaju ni. Engkau masuk UMNO ni, apa tujuan kau sebenarnya? Apa tujuan kau? Ada ni hearsay ni aku malah nak dengar. Tapi ada orang cakap, masa sebelum kau join parti ni, kau duk fikir nak masuk PKR ke, nak masuk UMNO ke, yang mana lebih untung pada aku? Aku ada dengar benda-benda macam tu. Tapi aku cakap lantaklah benda macam tu. Tapi kau memilih UMNO tu, okey lah. Cuma bila kau, daripada dulu kita nampak okey, kau punya statement tu boleh lah kasar, tapi balon parti bangkang, okey, tak ada masalah. Parti lawan kau nak balon lah. Ingat lagi, masa kau kat uptown ni, kau malam-malam lepak menempel dengan kita perhati aja kau. Tapi lepas tu, engkau dapat keuntungan daripada UMNO ni, engkau tiba-tiba jadi kaya raya, engkau ada masalah saman dengan satu pemimpin tu, kau kena bayar berapa? 1,800,000, aku tak ingat. Kau boleh bayar. Mana kau dapat duit? Cerita dia, mana kau dapat duit? Mana kau masuk UMNO ni, kau dah ada cari keuntungan. Tapi bila kau dah untung, kau dah kaya, lantaklah itu rezeki kau. Kau nak cari makan cara macam tu. Kau mengaitkan pemimpin ni, pemimpin tu sebab kau nak dapat keuntungan. Kau nak dapat rating kau tinggi. Kau nak dapat sumber pendapatan kau cara tu. Lantak kau, aku tak peduli. Tapi masalahnya, bila kau dah melampau-lampau, kau dah sampai tak ingat asas perjuangan kau. Kau semua orang kau nak balon. Semua orang punya idea tak betul. Semua orang punya cadangan tak betul. Engkau je betul. Engkau ingat penyatuan rumah ni kau punya kerja seorang ke? Sebelum kau masuk UMNO lagi, orang dah start lah buat benda tu. Aku ingat lagi waktu aku jadi AJK Pemuda Bahagian. Orang dah pergi Sabah nak cerita pasal penyatuan rumah ni. Macam-macam nak gabung dengan PAN. Dah cerita dah masa tu. Kau jangan ingat kerja ni kerja kau seorang. Ramai lagi orang pergi turun lah, pergi buat dekat Pasir Salak lah. Buat himpunan ISET lah. Semua orang Melayu terlibat. Jangan kau cakap kau seorang je. Penyatuan rumah ni pasal kau. Malah butuh. Macam kau seorang je berjuang. Orang lain pagi petang, siang malam buat kerja apa semua. Kau bulan-bulan, aku rasa kau dah cukup, kan? Tapi bila kau tak hormat orang, kau dah hilang pertimbangan, kau rasa semua ni pada kau macam tak betul. Pada kau nak hina diorang ni semua tak betul. Aku malulah, kan? Aku ni rata pergi buat kerja. Aku ni bukan siapa-siapa. Aku ni hanya gurkha parti. Buat kerja kat sana, buat kerja sini sebagai urus setia, ya. Tapi bila kawan-kawan cakap,
Lan, apa cerita Gomo ni? Bagian kau kan? Alamak. Betul lah bagian aku. Tapi perangai tu. Tapi aku tak boleh cakap apa lah. Aku pergi Kedah Perlis pun tanya pasal tu. Kat Selangor pun tanya pasal tu. Dekat dekat Pahang baru ni pun macam tu juga. Semua tanya benda yang sama. Aku pun dah tak tahu nak jawab. Aku sampai terdiam. Macam mana aku nak cerita ni? Jadi nak pendekkan cerita, aku cabar kau Gomo. Kau ni nak bertanding. Kau nak bertanding naik ke Ketua Pemuda UMNO Malaysia, itu kau punya pasal lah. Lantak kau lah. Tapi kau nak bertanding Ketua Pemuda aku tunjuk kau satu gambar. Aku dah save dah gambar-gambar yang patut aku nak tunjuk ni. Ini posting aku tahun 2018. Aku ni Gomo punya posting. Sebelah tu tengok tu. Tu nama dia Zaid Zulkifli. Okey. Zaid Zulkifli ni kita panggil Jinggo lah. Zaid Zulkifli ni hari tu bertanding dengan Datuk Fazli, Ketua Pemuda Orang Semaju, dan dimenangi oleh Datuk Fazli. So Datuk Fazli Ketua Pemuda sekarang. Jinggo kalah ketika itu. Dan Jinggo, Zaid, dia ada umur lagi dan dia nak sambung hasrat dia untuk pergi. Okey, dan kau pula datang nak lawan Zaid. Okey, tak ada hal. Kita raikan demokrasi. Minta tolong siapa-siapa yang ni boleh tag Gomo ni bagi tahu. Jangan minta nyawa dengan ketua bahagian. Faham? Bertanding cara sihat. Boleh? Ada berani ke? Tak payah nak merengek ketua bahagian. Tok, diorang menyusun tok ni, tok. Jangan buat berangai lah. Kalau kau gentleman, kau bertanding tanpa menggunakan nyawa ketua bahagian. Boleh? Sikit tak payah nak merengek dengan ketua bahagian. Aku cabar kau Gomo, kalau kau nak bertanding Ketua Pemuda UMNO Orang Semaju, kau bertanding. Tapi jangan guna nama ketua bahagian. Ketua bahagian nak aku, lepas tu kau mengadu, Tok, diorang ni tak nak bagi undi kat saya. Tak payah macam tu. Boleh? Aku cabar kau. Kalau kau betul anak jantan, kau nak bertanding, kita raikan demokrasi. Bertandinglah, tak ada masalah. Bertanding, tak ada masalah. Kalau rezeki kau menang, okey kau menang. Mana orang pun nak kau. Okey, tak ada masalah. Tapi kau jangan mengadu dengan ketua bahagian. Aku cabar kau, berani. Kau buat statement, saya dengan ini akan menawarkan diri untuk jawatan Ketua Pemuda UMNO Orang Semaju tanpa menggunakan mana-mana kabel pun. Saya tidak akan mengadu dengan ketua bahagian. Berani kau cakap macam tu? Kau bertanding. Tak kisah, 2 penjuru, 3 penjuru, kita nak tengok. Aku cabar kau Gomo. Baru betul kau anak jantan kalau kau berani. Jangan mengadu dengan ketua bahagian. Aku minta lu. Ni kawan-kawan yang perhati ni. Tak ramai ni, ada 400 lebih ni. Aku pun jarang buat live ni kan. Yang 400 lebih ni dengar Gomo kalau nak bertanding, jangan minta nyawa dengan ketua bahagian. Bertanding cara sihat. Ada berani. Kau pergi cakap korang semua, kalau dengar beritahu ni. Kalau ada orang-orang semaju dalam ni, okey, kita bertanding cara sihat. Tak payah nak guna tiket ketua bahagian. Kata ketua bahagian nak akulah, apalah semua. Kalau berani. Datuk Bushra jadi saksi. Datuk PI nasihatkan saya sebelum ni, jangan kacau pemuda, biar kacau. Kita tak ada masalah. Tapi dia biadab. Dulu kita kalau nak bertanding ni, kita jumpalah pengerusi tetap cawangan, mantan ketua pemuda cawangan. Kita jumpa, Assalamualaikum bang, tak izin bang, saya nak jumpa budak abang. Kau nak apa? Saya nak bertanding ketua muda ni. Itu tanda kita hormat. Cara kita hormat orang-orang lama ni yang pernah berjasa sebelum kita. Itu cara dia. Tapi kau, ni sekarang zaman aku. Yang mantan-mantan ketua muda ni tak payah sibuk. Biar aku je uruskan. Itu biadab nama tu. Itu biadab nama tu. Engkau macam tak hormat orang yang sebelum ni buat kerja. Kau ingat bahasa baju ni tertubuh macam tu je. Kau tahu tak siapa punya titik peluh yang buat kerja ni? Engkau tak pernah susun kursi, susun meja buat kerja ni kan. Kau jangan kau nak pelekehkan lah brother-brother yang telah buat kerja sebelum ni. So aku cabar kau, kalau kau berani anak jantan bertanding Ketua Pemuda UMNO Orang Semaju, jangan pakai nama ketua bahagian. Bertanding cara sihat. Aku minta kau tu je. Kalau nak ikut ni banyak benda dalam kepala otak aku nak cerita tapi cerita semua marah, maki cakap tak elok lah. Nanti orang pandang aku apa pula kan. Aku bukan jenis macam ni. Aku ni lover.
Bukan suka gaduh-gaduh ni pun. Azhar cakap tanding ketua pemuda cawangan. Gomo dia bukan ketua pemuda cawangan pun. Bukan ketua pemuda bahagian pun. Dia tiba-tiba menang esko, rezeki dia. Waktu kita kalah, maknanya pertandingan tu agak tak sangat, tak sengit sangat. Jadi kau termenang. Bila termenang, tak apalah, buatlah kerja sepatutnya mengukuhkan parti. Bukan menghancurkan parti macam sekarang. Semua orang kau nak bergaduh. Semua orang tak betul. Kalau kau betul sekalipun kalau kau betul sekalipun tapi kau kena hormat juga orang lain punya pandangan. Jangan semua orang tak betul yang kau nak bergaduh. Selama ni kita diam tengok je perangai kau kan. Tapi hari ni kau dah melampau. Kau tuduh, bukan kau tuduh lah, kau posting seolah-olah kau ni memang nak menjatuhkan presiden. Dengan audio dia, dengan surat-surat dia. Lepas tu kau cabar presiden untuk kau tunggu ni. Orang akan buat satu laporan untuk ke lembaga disiplin pada kau ni. Kau tunggulah nanti. Tengoklah nasib kau macam mana. Lepas tu bila kau dah kena buang, kalau kau kena buang lah, kau pergi join je bersatu. Senang. Orang pun tak marah, orang pun tak sakit hati. Macam budak bersatu Sian Mahasan tu. Kita pun tak kisah. Kau nak maki kita ke, makilah. Itu hak kau sebelah sana. Kan? Kalau kau duduk diam pun tak guna kan. Jadi kalau kau rasa kau terror sangat, kau pergilah masuk sana. Kalau kau nak bertanding tu, bertanding cara sihat. Dia nak selesaikan apa? Dia bukan boleh menyelesaikan masalah. Dia menambahkan masalah adalah. Jahanam lah Gomo lepas ni. Dia sendiri dah buat jalan jahanam untuk dia. Bukan kita. Dia sendiri yang kuik lubang kubur dia. Tunggu je lah. Betul. Semua dengan parti komponen dia nak bergaduh. Dengan PBBM tak nak lah pula dia. Saya jadi esko. Dah habis umur dah bang. Banyak sangat, laju sangat, nak baca pun tak sempat. Dia cerita dia punya kekayaan. Pada aku senang je. Engkau kaya ke, engkau apa ke, itu rezeki kau. Tapi kau janganlah mendabik dada. Cahaya cinta, ya betul. Dia dah jadi kluster kayangan Gomo ni. Tapi kalau dia masih lagi menjaga ke uptown, lain cara dia. Cuma sekarang ni bila dia dah kaya raya ni, cerita pasal rumah beli berjuta lah, renovation pun berjuta lah. Lantak engkau lah, bukan kita heran pun. Entah, tak tahulah orang lain dah. Aku bukan heran pun. Ramai je kawan-kawan aku kaya. Aku tak ada kisah pun. Seronok je tengok orang kaya pun. Eli tak menyusahkan aku. Aku nak tumpang senang pun boleh kadang-kadang. Rashid, steady jinggo. Pakat-pakat lah korang. Aku zaman pemuda ni dah habis. Tapi aku tak nak tengok lah pemuda ni hancur macam ni. Jahanam pemuda dia buat ni, Gomo ni. Aku pun tak tahulah dia ni spesies macam mana. Teruk sangat. Dah banyak kali ketua bahagian panggil aku, ketua bahagian panggil Gomo ni, cakap elok-elok, jangan bergaduh kat Facebook, jaga nama baik orang semaju. Tapi dia degil. Dia nak juga perli-perli ikut tepi sikit-sikit, nak bagi kena. Dia ingat kita ni bodoh, dia budak-budak ke kan. Kita tahulah dia balon kita. Baru ni kita cerita pasal hal JPJ. Yang JPJ biadab tu semua. JPJ biadab ni dulu daripada zaman aku sekolah lagi lah. Habis sekolah pergi ambil lesen, tengok kat situ pun dah kena tengking-tengking dah. Seram je masa tu kan. Masa tu kita budak, kita okey lah kan. Tapi sekarang ni kita pun dah matang. Kita tahu apa yang patut, apa yang tak patut. Jadi bila kita kena, kita beranilah melawan balik. Itu je. Bila kita cerita hal pada JPJ tu, dia kata kita biadab. Kalau kita datang cara elok, aku datang cara elok, engkau tak tahu benda tu. Engkau nak cakap aku biadab macam tu, kau nak posting kata aku biadab kan. Yang biadab je engkau. Masuk-masuk orang semaju dah biadab dah. Kan.
Tu dah dia rasa dia kuat sangat. Alah, kita bukan heran sangat lah dia kuat ke, dia kaya ke, dia apa ke. Kau makan nasi, aku makan nasi lah. Apa dah hal. Ada siapa-siapa nak tanya lagi pasal gemuk ni. Nak bagi tahu orang-orang semaju bukan semuanya bukan semua, tapi kebanyakannya dah mula menyampah dah dengan dia. Cuma tak bercakap je. Cuma diam je. Jadi orang-orang kat luar tu, ingat orang yang kat luar tu bagi tahu, dekat orang semaju ni bukan Gomo punya. Orang suruh cakap Gomo ni orang semaju. Orang semaju tak sound ke dia? Ada, ramai sound dia. Kalau nak cakap kau ramai sound dia. Ketua bahagian pun dah sound dia. Tapi kita tak nak dedahkan lah benda-benda yang kita internal. Kita hormat internal. Apa yang ketua bahagian cerita dalam WhatsApp group, kita pun tak cerita kat luar. Kita tak sebarkan. Cuma kita beritahu Datuk ketua bahagian pun dah nasihatkan dia. Tapi dia ni perak degil. Aku tanya juga geng-geng Esko Pemuda, kau tak sound ke dia dalam syarat? Hampir semua orang, termasuk ketua pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajidi pun dah pernah nasihatkan dia. Tapi dia degil. Dia rasa dia betul. Jadi orang lain semua tak betul. Jadi diorang pun malas nak layan dia. Jadi orang-orang semaju dah meluahkan perasaan dah dalam grup, dah bagi tahu dah Gomo ni dah macam dah gila dah, tak tahu apa nak buat dah. Merosakkan, memecahkan, seolah-olah memecahkan parti dia dalam. Inilah keadaan Gomo. Jadi nak tunjuk cerita WhatsApp group ni, nanti kata kita ni tak ada integriti, ceritakan semua hal dalaman kan. Cuma nak bagi tahu, semua orang dah nasihatkan dia, tapi dia degil juga. Dia masih berdegil. Banyak lagi grup yang dalam ni. Ni pun ada cerita ni. Kan. Okey, orang kat kawan-kawan kat luar tu jangan risau. Datuk Busur jangan risau. Nanti kita jumpa ketua bahagian, kita bincang ni kan. Apa ilmu dia pakai. Cuma Datuk PE ni dia tak nak kita bergaduh sangat dalam tu. Dia dah banyak kali nasihat. Tapi macam aku ni jenis dengan nasihat. Tapi bila kau menjolok-jolok, hari ni aku pun tak boleh tahan. Aku pun ceritalah masalah ni. Jadi aku dah bagi tahu kat semua orang yang orang semaju ni bukan semua menyokong dia. Dan tak ramai. Apa dia punya NGO tu? Brotherhood tu. Brotherhood tu aku tengok pun dah huru-hara dah. Bergaduh sama sendiri dah. Bergaduh cerita pasal senjata lah ada. Cerita pasal senjata tu aku carilah, ada orang WhatsApp kat aku. Cerita dia, orang kuat dia bergaduh dengan orang kanan dia. Korang pun boleh tahu siapa. Orang kuat dia bergaduh dengan orang kanan dia. Lebih kurang macam tu lah. Jadi aku pun malas nak cerita pasal benda tu. Dan dia tak pernah nak menghargai pemuda UMNO orang semaju. Dia kalau buat apa-apa program je, ni brotherhood. Kan? Kumpul 100-200 orang. Paling ramai kumpul ni. Alamak, kita ni buat kerja dulu dah beribu kita kumpul orang lah. Kan? Tapi dia nak bangga dengan brotherhood dia, 100 orang, 200 orang yang dia kumpul tu. Dia tak kenal sejarah orang semaju. Tempat-tempat lain pun orang macam tu lah. Semua ada masalah yang ketua pemuda bahagian pun. Tapi bila buat hal ni, pemuda bahagian sekian-sekian telah menjayakan program-program ni. Itu kita nak naikkan nama institusi pemuda kita. Ini tak. Kan? Dia tak pernah. Kau tengoklah kat Facebook dia. Pernah dia cerita pasal UMNO, pemuda UMNO orang semaju? Tak ada. Dia duk cerita brotherhood ni. Bila orang yang mungkin peminat dia, terbaiklah pemuda UMNO orang semaju, ada pula kutu boleh tulis, bukan pemuda, ini brotherhood. Orang tu dah cakap dia terima kasih dekat pemuda tu. Kau okey je lah. Saya nak betulkan orang tu punya komen. Ini brotherhood. Kau bertanding lah anda brotherhood. Tak payah tanding ketua pemuda kalau kau tak hormat institusi pemuda tu sendiri. Kan? Jadi aku dah menjawab dah banyak persoalan orang yang tanya pasal Gomo ni. Tu je. So kekayaan dia yang melampau-lampau tu pandai-pandai lah korang fikirkan dia. Cuma aku nak bagi tahu, bila kau terlalu kaya kau jangan belagak. Kan? Ada masa kau kat atas, besok kau ke bawah besok, tak ada siapa nak tolong kau besok. Kau tahulah nasib kau.
Buat masa ni kau okey lah kan. Kau tunggulah kan. Okey, aku bukan nak merugut ke nak apa. Cuma aku nak pesan kau satu tu dah tadi. Aku ulang balik Gomo nak tanding ketua pemuda UMNO Orang Semaju. Silakan. Apa dia, calon yang ada dulu, yang masa tu kalah, masih stay nak pergi lagi ketua muda. Kau datang nak lawan dia. Okey, lawan dia. Lawan cara sihat. Masing-masing tawarkanlah apa yang patut. Cuma jangan minta nyawa kat ketua bahagian. Aku minta tolong tu. Kalau kau berani, kau nak jantan, Gomo, jangan minta nyawa kat ketua bahagian. Itu je. Okey? Terima kasih yang menonton ni. Kalau lepas ni ada benda-benda lagi yang saya tak cerita lagi, nak tanya je direct kat Facebook tu. Saya boleh jawab lah. Dah malas nak simpan-simpan lah. Memanglah aku punya Facebook ni bila buat live ni pun kira ramai agak ni, 600 lebih ni. Aku menghargai lah, terima kasih lah yang sudi nak dengar ni. Kalau ke Gomo ni dia ribu-ribu, puluh-puluh ribu. Sekejap dia print screen. Ini puluh ribu orang tengok live dia. Tak tahu dia cerita tak meraban apa benda dah. Aku pun tak pernah tengok. Semak kepala otak kan. Kita ni Gurkha UMNO, kita buat kerja je kan. Kita bergaduh lah pasal jalan ke, pasal pokok tumbang ke, orang nak minta rumah ke, nak lesen nyaga ke. Itu kita bergaduh dengan tu je lah. Bergaduh dengan menteri ke apa, tak ada masalah lah. Kita ni benda-benda macam tu. Padahal kan, ini setakat nak gaduh dengan Gomo ni baru setakat esko. Padahal menteri pun kita dah pernah bergaduh lah kan. Tapi sampai bila kita nak bergaduh dengan menteri? Sebab tu aku tak kaya kot, asyik bergaduh dengan menteri je. Macam Gomo ni dia pandai kipas kan. Gomo asal mana? Dia asal aku pun tak tahu. Kejap dia kata orang dia orang Kelantan, kejap dia kata orang Johor. Dia seingat aku dia lahir je selepas kena buang polis, kena buang polis trafik. Lepas tu dia menjaga kat Uptown. Kat situlah aku kenal dia. Dia orang duk cerita ni lah Papa Gomo ni lah, Papa Gomo yang dengan pemimpin yang dikatakan dalam audio tu lah. Malah nak sebut nama dia. Dia duk cerita tu. Dia duk cerita pasal benda tu je. Dia jaja dengan cerita-cerita tu je. Sampai dia boleh buat duit dengan cerita benda-benda macam tu kan. Itu hal dia lah. Kau nak kaya cara macam tu. Padahal aku tak heran benda macam tu. Gomo ilmu politik ni dia subjektif sikit. Terpulang lah. Kalau rasa dia memang banyak sangat ilmu politik, silakan, tak ada masalah. Kita ni Gurkha Parti, kita daripada bawah kan. Kita masuk UMNO pun dulu tak bersebab. Orang tanya kan, Lan, kau masuk UMNO ni sebab apa? Aku masuk UMNO ni sebab main bola. Orang pun pelik. Apa jawapan kau macam tu, main bola? Yelah, masa tu nak main bola kena jadi ahli UMNO. Aku ni cakap, apa hal aku nak jadi ahli UMNO ni kan? Nak main bola je pun. Tapi yelah, kita nak main bola punya pasal, kita pun isilah borang tu. Bila kita isi borang tu, kita pun okey, main bola. Main bola sana, main bola sini, dapat JC apa semua. Lepas tu tiba-tiba cukup tahun kena mesyuarat. Apa hal kena mesyuarat pula? Rupanya mesyuarat tahunan. Kenalah datang. Jadi lepas dah mesyuarat tahun ke tahun apa semua, baru kita faham. Hala tuju tu dah nampak dah. Kita jadi ahli parti. Yang sebelum ni kita pun tak ambil kisah. Kita tahu kena buat program, kena bantu orang apa semua, kita buat. Setiap kali program, sapu sampah, susun kursi, kita lah pergi buang sampah. Masa zaman tu kan, masa awal 20-an dulu, masa tu lah kita masuk UMNO. So Gomo ni kita tak tahu dia datang mana. Tiba-tiba dia datang nak bertanding. Masa tu terus menang. Dia tak pernah bertanding ketua pemuda cawangan, dia tak pernah bertanding ketua pemuda bahagian. Dia belum rasa benda tu. Gomo ni dia tak rasa sepak terjang dalam cawangan, dalam bahagian. Selama ni dia berlindung di bawah ketiak ketua bahagian. Macam tu. Jadi sekarang ni harapnya ketua bahagian dia kena open card sikit lah, open lah sikit kan. Biar Gomo tu rasa macam mana sepak terjang politik dalam bahagian macam mana. Semua tempat sama je. Standard lah bergaduh dalam bahagian. Lepas tu time buat kerja pun. Tak adalah macam Gomo ni bergaduh nak pecah-pecahkan, memecah belahkan ahli parti. Kita tu bergaduh juga. Sampai masa pilihan raya semua bersatu. Okay, buat kerja. Yang penting calon BN tu nak menang. Itu cara kita buat kerja. Tapi Gomo ni tak. Aku pun tak faham .
Engkau respect Gomo kan dia berani suara. Suara nak memecahkan parti. Cuba Gomo tu duduk dalam PBBM, dia buat perangai macam ni. Engkau pun tak suka dia. Bangang tu siapa nama tadi? Aduh. Ni Muhammad Syafiq ni. Engkau ahli bunga, memanglah suka Gomo buat macam tu. Tak ke bodoh punya persoalan tu. Tak apa, Aziz watching. Watching lah, tak ada masalah lah. Apa ada hal. Gomo buat live. Lantaklah dia memang buat live. Dia nak naikkan rating dia. Tu je. Okay, thank you Dr. Azam. Buah durian pun dah habis. Tidak boleh kita makan durian. So, okay. Terima kasih yang sudi menonton. Dah banyak kali lah nak tamatkan ni. Dah lebih daripada 20 minit ni. Okay kot kan? Kalau lama kan kita cakap mau berapu kan, orang tak suka pula. Jadi kita cakap benda yang tadi. Kita dah bagi tahu hala 7 Gomo ni dia nak pergi mana, kita dah bagi tahu. Nak bertanding, tanding cara sihat kan? Jangan minta nyawa ketua bahagian. Lepas tu dia ni orang kata dia tuduh ejen PBBM ke apa ke semua. Itu jelas perangai dia macam tu. Dulu dia sokong anak mak sabu isap ganja tu. Lepas tu dia boleh cakap apa, UMNO jangan sombong dengan PBBM. Benda-benda ni tak patut. Jadi hari ni kita bagi tahu orang semaju tak semua pun sokong apa yang dia buat ni. Jadi jangan kata dia ni suara orang semaju. Okey? Jadi tak apa kan, tak sampai 1K pun okey. Buat apa kita cerita lama benda-benda yang mengarut, kita ulang orang pun menyampah. Besok kalau ada kita cerita lagi. Kalau ada cerita-cerita terbaru pasal Gomo ni, kita cerita. Sekarang ni aku rasa dah boleh cerita dah dekat Facebook ni. Dulu kita tahan-tahan, kita masih lagi menjaga keharmonian dalam orang semaju tu. Cuba ingat pesan daripada ketua bahagian kan. Tapi tengok dia dah melampau-lampau sangat, menjolok-jolok sangat. Jadi inilah bahan dia, inilah bahana dia kan. So, okay. Terima kasih yang sudi menonton, mendengar celoteh ni. Kita pun dah lepas geram. Ni pun ada lagi masuk cerita dalam WhatsApp ni. Yang ini kita cuba cerita besok. Okay. Lepas ni kita cerita lagi. So, sekian, terima kasih. Rozaidi Jamil, thank you. Kita fight sampai habis. Apa dah hal. Azli Jaafar, thank you. Hanif Lokman. Alamak, Abang Max, thank you Abang Max. Abang punya posting pun boleh tahan dekat balon dia. Saya suka tu. Jangan jadi macam Gomo live mengapu. Okay Azhar, thank you. Yelah, Gomo tu sembang kecang. Kita ni siapa kan? Okay, next live kita kasih bongkar lagi, okay? Alright. And Datuk Bushro, terima kasih. So, boleh tidur tu. Esok nak menuri. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.